Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini kita pilih dalam suasana musim anak-anak kita yang tidak ke sekolah disebabkan suasana pandemik semasa. Maka kadang-kadang ada ibu bapa yang mengeluh, yang pening, betapa sukarnya untuk nak mendidik anak-anak dalam keadaan sekarang. Namun walau apapun keluhan kita, semua orang pasti nak supaya anaknya itu jadi orang baik-baik dan jadi orang hebat. Tidak ada manusia dalam dunia yang tidak inginkan anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Hatta orang-orang jahat, perampak sekalipun, dia tak nak anaknya ikut jejak langkah dia. Sebab anak-anak yang soleh ini, satu yang kita nak pertaruhkan adalah dia boleh jadi insurans untuk kita, jadi pencen dalam kubur, yang itu orang nak sangat. Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah beritahu kepada Anas, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan, kata Nabi, yang menjadi pencen kubur kepada anak-anak Adam. Maknanya kalau tuan-tuan buat dah meninggal, minta pahala berjalan lagi, masih berjalan. Kata Nabi, man 'allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. 7 perkara pencen kubur, kata Nabi. Pertama sekali, orang yang mengajar, cikgu, orang yang mengajar, pensyarah, ini pencen kubur dia kalau ilmunya bermanfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali perigi. Yang keempat, tanam pokok. Tapi Nabi khususkan menyebut pokok kurma, gharsa nakhlan, pokok kurma. Kemudian kata Nabi, membangunkan masjid atau membantu pembangunan masjid. Kemudian warasa mushafan, wakaf atau mewariskan mushaf Quran yang kita sedekah wakaf hantar ke masjid, ke sekolah. Dan kata Nabi, taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak-anak yang baik, yang reti bahasa, yang memohonkan ampun buat mereka selepas kita meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar. Sebab itu impian untuk memiliki anak-anak yang baik, yang reti bahasa, ini impian semua orang, bukan orang biasa macam kita. Bahkan para anbiya, nabi-nabi sendiri pun tidak ketinggalan. Terkenalah Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah padaku anak-anak yang termasuk sebagai orang-orang yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Padahal dia Nabi,
Anaknya pun Nabi, tapi tetap berdoa supaya anak jadi anak soleh. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Dan Nabi SAW sendiri pernah mendoakan kepada Anas bin Malik ketika dia kecil. Nabi jumpa dengan Ummu Sulaim, mak saudara dia doakan kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah harta anak ini, ramaikanlah zuriatnya, berkatilah apa saja yang Kau berikan pada dia. Nabi doakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu dalam soal kita dalam lingkungan anak-anak yang berada bersama kita sekarang ini, ayuh janganlah kita mengabaikan pendidikan. Sebab itu orang tua-tua, bahkan dalam Pasapah orang putih pun ada menyebut, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau nak gembira sehari, buat parti. Parti ni parti hiburan lah, bukan buat parti politik. Pening buat parti politik. Buat parti hiburan, suka, tapi sehari je. Ataupun go shopping, pergi membeli belah. If you want to be happy a week, nak gembira seminggu, go holiday, pergi melancong. Ujung minggu ni ramai orang Pahang sedap jalan ni, orang negeri lain tak ada, ke sana kemari, naik bukit, pergi ke laut, pergi ke gunung, macam-macam. Tapi kita boleh gembira seminggu saja. If you want to be happy a year, grow a garden. Nak happy atau gembira setahun, tanam pokok. Pergi nursery, pergi pasar tani, beli pokok, tanam. Daripada kecil sampai keluar hasil, suka menengok pokok tu besar, tapi setahun sajalah. Tapi if you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau nak gembira seumur hidup, marilah develop, bangunkan potensi manusia ataupun anak-anak kita. Baik itu orang tua-tua dulu ada peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Bila anak tidak dilatih, bila besar mak bapaknya letih. Dengan anak janganlah alpa, supaya malu tidak menimpa. Bila banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak menjadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun, dan begitulah seterusnya. Dalam suasana kita sekarang ini, cabaran suasana semasa itu begitu luar biasa sekali. Bila dibandingkan dengan zaman kita tahun 70-an, 80-an, sudah pasti anak-anak era moden ini luar biasa sikit dia punya cabaran. Antara masalah yang sering kita mendengar keluhan ibu bapa ialah anak-anaknya tak berapa dengar kata, degil. Ialah itu masalah remaja lah, ataupun masalah belia. Sebab itu belia ni, orang Melayu dulu cerdik. Dia belia ni asal dari bahasa Sanskrit. Sanskrit ni bahasa elit India yang kita pinjam. Perkataan Sanskrit yang disenaraikan oleh Pendeta Za'ba dalam kosakata bahasa Melayu ada 388 patah bahasa Sanskrit, tapi yang digunakan tidak lebih daripada 200 patah saja dalam 14 bidang berbeza laras bahasa kita. Kata dia belia ni asal pada Sanskrit balia. Apa makna balia? Balia ni budak-budak sikit atas, orang tua sikit bawah. Mana dia ngam-ngam saja. Dan bahasa Melayu ni dia indah. Anagram daripada perkataan belia, 3 perkataan. Belai, lebay, belia, belia. Itu sama 4 beradik. Sebab itu bila kita susun, dia akan jadi perkataan yang sempurna. Belailah belia, moga jadi lebay, jika tidak kita terbeliak. Sama saja. Dia perkataan tu adik-beradik. Maklum sajalah orang muda sifatnya degil, kesana mengusik kemari mencungkir, fikiran bengkok, hati pun dekir, ditegur siapa dia membedih, hati mak dirampas, hati bapa dicungkir. Sebabnya umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, akal baru selilit telunjuk.
balok baru balok muda, nak dibuat tiang tak terah, nak dibakar tidak pula berbara. Yang disibuk sekarang main game. Dia tak perasan game tu yang mainkan dia, sebenarnya bukan dia main game, dia digamekan oleh game. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan suasana ini? Inilah tajuk yang kita bincangkan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, metodologi tarbiyah yang Allah lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi jadi manusia paling perfect sekali. Nabi kita tuan-tuan, dia sendiri mengakui yang didik dia Allah. Allah didik dia. Dalam satu hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi mengakui adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku ini Tuhan sendiri, maka dia telah menjadikan pendidikanku pendidikan terbaik sekali. Nabi ditarbiah oleh Allah. Sebab itu perkataan tarbiyah inilah yang hilang daripada kamus kita sekarang. Macam kita ceramah, syarahan, forum, mengajar tiap-tiap malam ni, ini mengajar, ceramah, bukan tarbiyah. Tarbiyah ni dia lain. Tarbiyah ni orang yang memberi tarbiyah dia panggil murabbi. Murabbi ni dia ada perkataan Rabb, ada perkataan Tuhan. Itu yang jadi tarbiyah. Sebab itu orang yang tarbiyah, dia ni memelihara, mendidik, dia memiliki sesuatu. Itu orang yang murabbi. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab, suri rumah Rabbul Bait, Tuhan rumah, dia yang pemilik rumah itu, dia yang menguasai rumah itu. Maka Allah Ta'ala, dia bukan sekadar mendidik Nabi, tapi dia membimbing, dia murabbi. Dia dalam disiplin pendidikan Islam, guru ni ada beberapa istilah, kategori: muallim, muaddib, murabbi, mursyid, mudaris. Mudaris mengajar, macam kita malam ni mengajar je, mengajar. Ada yang mursyid, dia tackle kepada kerohanian. Ada yang muallim, dia diakal, bagi fakta, data, statistik, kajian kualitatif, kuantitatif, dia angka, numbers, dia bagi maklumat, general knowledge. Ada muaddib, muaddib ni mentor, dia tak cakap, penampilan dia tu sendiri satu pendidikan. Dia berjalan, orang tengok pun orang jadi insah. Cara dia makan, dia kutip sisa makan, orang jadi nangis tengok. Itu orang tinggilah, mentor. Tapi murabbi ni tinggilah kedudukannya, sebab dia ambil seperti tarbiyah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Al-Ghazali, dia banyak kali berpesan, pendidikan khususnya kepada generasi muda ataupun anak-anak mesti berlandaskan kepada sistem murabbi. Dan murabbi ini sangat sesuai dalam suasana sekarang. Kalau mengajar, kalau pendidikan akal itu biasa. Cuma kata Imam Al-Ghazali, sifat murabbi ini ada beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan. Nombor satu, kata Imam Al-Ghazali, sifat seorang murabbi, dia mesti menyayangi. Kalau dia tak sayang kepada yang dia ajar, maka tak akan sampai pengajaran. Sebab itu dalam konteks tarbiyah Allah kepada Nabi SAW, Allah sendiri sangat sayang pada Nabi. Dan Nabi itu kita panggil Habibullah, kekasih Allah. Dalam satu hadis Nabi cerita, innallaha ittakhazni khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Hadis Muslim. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim dulu sebagai kekasihnya. Sebab itu mari tanya pada malam ini, kita dengan anak didik sayang ataupun tidak? Kalau tidak ada prasyarat nombor satu ini, tak akan menjadi pentarbiahan tersebut. Mesti menyayangi. Sebab itu para ulama yang mengkaji metodologi pendidikan pembangunan Nabi SAW ini, mereka tengok Allah Ta'ala didik Nabi by design. By design maknanya memang pendidikan Nabi ni telah dirancang dengan begitu sempurna oleh Allah. Start daripada awal sekali. Kalau tuan-tuan perhatikan perjalanan hidup Nabi itu, Tuhan dah aturkan. Pertama, kalau tuan-tuan tengok salah silah Nabi sendiri. Nabi kita ayahnya bernama Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Maknya pula Allah takdirkan nama maknya Aminah. Apa makna Aminah? Orang yang dipercayai.
Toki dia Abdul Muttalib, dia yang letakkan Nabi dengan nama Muhammad, cucu dia. Apa erti Muhammad? Orang yang sangat terpuji. Jadi di situ sudah by design Allah develop Nabi kita dengan nama ayah, nama mak, nama dia sendiri, nama terpuji. Baik itu ada orang kata macam mana Nabi kita orang keji, orang hina. Di barat orang buat macam-macam lah fitnah pada Nabi. Tuan-tuan, orang tak sedar setiap kali dia kutuk Nabi, dia pun puji Nabi. Muhammad is bla bla bla, dia kutuk. Dia sebut Muhammad tu pun dah puji dah. Allah maha cerdik, maha bijaksana. Siapa saja sebut nama Nabi kita, orang tu secara automatik dah pun puji Nabi kita. Cuma belakang tu dia ngutuk lah macam-macam, tapi nama Nabi itu sudah pujian. Dan hal nama ini semua orang maklum sangat mustahak. Begitu juga kata ulama, Allah tentukan Nabi ini dia jaga kambing. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bercerita, ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Allah tak akan hantar satu orang jadi nabi kecuali nabi itu adalah penggembala kambing. Faqala ashabuhu, maka sahabat pun heran, wa anta, sahabat tanya, tuan dulu pernah ke gembala kambing? Maka Nabi jawab, na'am kuntu ar'aha ala qararita la ahli Makkah. Oh, kata Nabi, masa di Mekah dulu zaman budak-budak, saya mengembala kambing, dapat upah beberapa kirat. Kirat ni mata wang dinar zaman itu, masa di Mekah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik itu kata Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, hikmah Nabi-Nabi ini diajar gembala kambing sejak daripada kecil supaya mereka ini boleh mengatur kambing dengan baik, yang mana akan datang dia dah biasa mengatur dan menangani masalah-masalah manusia, sebab dia boleh susun. Tuan-tuan, nak ngatur kambing bukan senang. Tanyalah orang bela kambing. Kambing banyak kena, sikit perut kembung bagi penedah kadang-kadang. Dia banyak songeh. Bela kucing tak sakit kepala, kambing sakit kepala. Tapi bila dia dapat selesaikan, mana dia boleh menguasai manusia selepas daripada itu. Jadi ini yang pertama, syarat seorang murabbi, kata Imam Al-Ghazali, dia mesti sayang kepada orang yang dia tarbiyah. Jom kita sayanglah anak-anak kita. Marah macam mana pun dia melompat-melompat, minat kepok lah, minat itu ini, sayang jugalah, kena sayang juga. Itu syarat nombor satu. Nombor dua, kata Imam Al-Ghazali, syarat seorang murabbi mesti menasihati tanpa jemu, sentiasa nasihat. Sebab itu kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak henti-henti memberi nasihat kepada Nabi dan menegur Nabi kalau Nabi ada buat kesalahan. Dia tak biar begitu. Walaupun Nabi maksum, tidak akan buat sebarang kesalahan, tetapi dari masa ke semasa Allah tegur Nabi. Sebagai contoh, beberapa ayat-ayat dalam Quran jelas menunjukkan Allah Ta'ala direct nasihat pada Nabi. Kes yang pertama Nabi pernah dinasihat direct daripada Allah adalah kes bila Nabi lupa sebut insya-Allah. Kecil bagi kita, tapi sebab tarbiyah Allah Ta'ala betulkan. Cerita ni berpunca satu hari orang-orang Quraisy diutus dua orang diplomat dia, An-Nadir bin Haras dan Uqbah bin Abi Mu'ith, pergi ke Madinah jumpa dengan pendeta Yahudi. Tujuannya untuk nak tanya, nak verify betul tak Muhammad ni adalah Nabi, nak cek betul-betul. Jadi kedua-dua orang daripada Mekah ni jumpalah dengan pendeta Yahudi ni. Dia berceritalah, ni ada saudara kita orang pada Mekah, sekarang dah duduk Madinah, dia ni kata dia Nabi. Ni nak tanya ke Tuan Guru lah, macam mana kita nak determine satu orang tu betul-betul dia Nabi. Maka pendeta ni kata beginilah, awak tanya dia beberapa soalan, 3 soalan. Kalau dia boleh jawab soalan ni, confirm dia Nabi. Tapi kalau dia tak boleh jawab, dia menipu lah, mana dia tak tahu pun apa-apa. Apa 3 soalan tu? Pendeta tu pun bagi. Kemudian selepas dapat soalan ni, dia orang pun berjumpa dengan Nabi kita. Maka mereka kata, ya Muhammad, kami nak tanya pada kamu 3 perkara. Kalau awak boleh jawab,
kita akan ada satu keputusan besar selepas ni kita nak buat. Apa soalannya? Pertama, ceritakan pada kami tentang pemuda-pemuda zaman dulu yang berpergian dan apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka bersembunyi dalam gua. Ini cerita Ashabul Kahfi. Tuan-tuan pun boleh jawab, Nabi diam je lah. Yang kedua, kami nak tahu tentang seorang pengembara yang pernah mengembara dari timur sampai ke barat. Siapa dia, apa yang terjadi pada dia. Yang ni sudah pasti cerita Zulkarnain, disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang ketiga, kami nak tahu daripada Tuan tentang roh. Benda apa roh ini? Nabi pun dia kata beginilah, saya boleh jawab, tak ada masalah. Kek saya ada hal, ada urusan. Benda ni bukan boleh jawab macam soalan objektif ABC begitu, nak kena syarah, kena hurai. Saya betul ada kerja, ada hal. Beginilah, awak datang esok. Datang esok saya jawab. Jadi diplomat Mekah nak kata confirm esok. Esok saya free, saya jawab tiga-tiga soalan. Okey, balik. Nabi kita hari esok tunggu wahyu. Sudah tak turun-turun. Benda jawapannya wahyu tak ada. Roh tu apa? Cerita Zulkarnain sekali imbas je dalam surah Al-Kahfi. Cerita dia buat dinding untuk Ya'juj Ma'juj je. Detail tak tahu di mana. Waktu cerita Ashabul Kahfi, mana tahu detail 7 pemuda apa namanya, Iklim Nazik bin Auf, mana tahu nama dia. Sudah wahyu tak turun. Datang ke ni hari esok, Muhammad apa cerita? Semalam kata sudah datang hari ni. Nabi kata tak dah hari ni petang sikit datang petang, tak turun wahyu lagi. Begitulah yang berlaku sehingga beberapa hari Allah tidak turunkan sebarang wahyu. Orang-orang Mekah ketika itu dah mula cemuh Nabi. Cakap banyak dia dengan Ayopil lebih kurangnya sedap nak cakap dengan aku Nabi 3 soalan tak lepas. Orang kutuk rapat hari ke-15, bayang dah 2 minggu. Hari ke-15 lebih kurang kuarantin diri sendiri juga lah 14 hari. Hari ke-15 barulah Jibril datang bawa wahyu. Bawa wahyu daripada Allah, bukannya bawa jawapan untuk 3 soalan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jibril datang bawa wahyu daripada Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata tentang sesuatu, saya nak buat itu dan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya-Allah. Allah tegur direct. Dan ingatlah, sebutlah Tuhanmu kalau kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke petunjuk yang lebih dekat dan lebih baik dari ini. Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Tuan-tuan tengok tarbiyah Allah pada Nabi. Benda tu alah lupa insya-Allah biasa tak. Allah nak didik Nabi. Ini tarbiyah murabbi. Dan memang dalam sejarah ada Nabi Sulaiman alaihissalam pernah kena benda yang sama. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata bi mi'ati imra'atin talida kullu imra'atin ghulaman yuqatil fi sabilillah. Nabi Sulaiman dia cakap besar. Dia kata malam ni aku akan tidur dengan 100 orang isteri aku bergilir-gilir. Ni sejam. Aku akan pastikan malam ni 100 orang mengandung Melaka. Dan aku nak dapat anak 100 orang, aku nak suruh dia berjihad di jalan Allah. Datang malaikat, faqala lahul malak qul insyaallah. Datang malaikat bisik, ampun tuanku, jangan lupa sebut insyaallah. Ya, sekejap. Dia sedap cakap lagi. Wah. Malaikat bisik lagi, jangan lupa insyaallah. Falam yaqul wa nasiyah. Kata Nabi Sulaiman galik lupa menyebut insya-Allah.
fa atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'atun nisfa insanin. Malam tu Nabi Sulaiman tidur dengan 100 orang isteri dia, gile-gile. Kemudian didapati tidak ada seorang pun isterinya itu mengandung, kecuali illa imra'atun, satu orang isteri saja yang menjadi malam itu. Tetapi itu pun anak yang dia dapat bukannya anak yang sempurna, nisfa insanin, anak itu pula separuh manusia, separuh lagi benda. Lain tahun kita bincang, ni panjang cerita lah. Anak itu ada dua, dia punya makhluk, dua makhluk. Maka Nabi bercerita, lau qala insyaallahu lam yahnas wa kana arja li hajatih. Nabi kata pada Abu Hurairah, kalau Nabi Sulaiman masa dia bercakap dia nak tidur dengan isteri dia tu, dia beritahu insya-Allah saja, nescaya malam tu 100 isteri dia mengandung. Dia terlepas lupa nak cakap insya-Allah saja. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ini teguran Allah dalam Quran supaya Nabi jangan lupa insya-Allah. Yang kedua, kata ulama, Allah nasihat Nabi dalam Quran ketika Nabi bila dapat wahyu dia agak tergesa-gesa, dia agak macam lorat sikit. Nabi ni kalau dia dapat satu wahyu, dia akan jadi sangat bimbang. Kalau dia terlupa ayat, bimbang sangat dia. Yalah, dapat satu ayat, lepas tu kan berapa jam kan dapat lagi. Jadi dia sangat particular, huruf satu perkataan. Maka bila Jibril menyampaikan wahyu, Nabi dengan pantas, kadang ayat tu tak habis lagi, dia dah start menghafal dengan cepat. Bagi kita biasalah menghafal laju, lantak lah, janji dia hafal sudah. Tak. Di sisi Allah, Allah tak gemar. Allah turunkan ayat nasihat surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendak cepat menghafal Quran, maka engkau gerakkan lidahmu membaca sebelum selesai dibacakan kepada kamu. Koho. Sabar. Dengar dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu bila kami sempurnakan bacaan kepadamu dengan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungan yang telah diberikan. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Jadi Nabi pun minta maaf. Dia pun baca pelan-pelan. Kecil saja bagi kita, tapi nak menunjukkan Allah walau sekecil itu, dia tetap tegur pada Nabi dia, tidak jemu menasihati. Sebab itu kita sekarang macam bila sebut bab menghafal ini, kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, seperti yang tuan-tuan semua telah pun dapat makluman, kita sekarang tiap-tiap pagi sembahyang subuh kita buat program khatam subuh. Khatam subuh ni alhamdulillah hari ni kita dah selesai 3 makrak yang ketiga, sedar tak sedar. Jadi kita selalu beri galakan kepada jemaah, jangan datang tengok sembahyang tu peluk tubuh kan tertidur. Jadinya molek malam sama-sama baca. Macam hari esok insya-Allah kita akan baca makrak yang keempat, bermula daripada surah Al-Baqarah ayat 60 sampai 74. Jadi kita galakkan jemaah malam ni kan sambil-sambil duduk rumah nak keluar kedai bukanya juga tak baca Quran start ayat 60 sampai 74. Pagi esok katalah hafal 10 ayat. Bila imam baca, dia duduk belakang tu dia ngulang seorang dia. Dapatlah satu makrak satu hari. Cukup 8 hari satu juzuk kita khatam menerusi sembahyang subuh. Tapi ada jemaah mengadu, tak ada lah malam ni kerana lupa. Jangan tergesa-gesa, relax saja. Batu kita buat satu makrak. Makrak ni maknanya dalam semuka setengah begitu saja.
Maknanya satu rakaat pertama tu dalam semuka, rakaat kedua kan semuka suku, gitu saja. Buat sikit sebab Allah Ta'ala pun tak suka tergesa-gesa dalam mengapa menghayati Quran ni. Koh-koh. Baik tu orang tadarus Quran sekarang mana ada tadarus, taderah ramai. Derah betul baca benda dikejar kemoreh agaknya laju. Jangan, Tuhan suruh koh-koh. Slow baca. Dan Nabi sendiri ditegur oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam konteks anak-anak kita, mari kita muhasabah. Kita nasihat atau tidak pada anak kita? Ke biar malaikat je lah jaga anak aku? Tak boleh. Allah Ta'ala tak biar, tetap ditegur. Anak mesti nak dinasihatkan. Anak cucu kita mesti mau dinasihatkan. Dalam Quran ada satu watak nama Luqman. Luqman ni begitu Allah hormat pada dia sampai namanya jadi nama dalam Quran. Nama surah Luqman. Ulama bincang, Luqman ni siapa? Dia bukan nabi, nobody. Ada yang kata dia tukang kayu, ada yang kata tukang jahit, ada yang kata dia hakim. Pendapat tu banyak, tapi dia orang biasa macam kita. Tapi kenapa Allah rakamkan segala nasihat-nasihat dia kepada anaknya di dalam Quran? Sebab dia nasihat anaknya tanpa jemu. Kalau tuan-tuan baca nasihat Luqman tu, wa id qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Start pada surah Luqman ayat 13, nasihat dia semua. Kata ulama, antaranya dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan Luqmanul Hakim ini anak dia nama Saron. Saron ni tak dengar kata pun, babi, degil, memang degil betul. Dia keluar malam, balik tengah malam. Luqman tunggu kat ruang tamu. Anak dia balik, dia tak marah, dia nasihat. Sudahlah anakku, wahai anak kesayanganku, jangan kau sekutukan Allah. Jadi satu salimah yang besar, jangan jalan mencok-mencok, muka kena senyum, kena maning, orang jangan tok kaki. Nasihat. Anaknya masuk kanan, keluar kiri. Okey abah, tidur. Esok dia buat perangai lagi. Pergi merempik, pergi clubbing, toh benda-benda dia buat. Dia tunggu lagi, tak penuh jemu. Macam kita kan nasihat anak, ada hari jemu, hari-hari dia dah duduk rumah kat 2 minggu ni, hamun engkau ni bila nak buka sekolah, pergi balik asrama lah semua, halak selalu. Kita ada titik jenuh, puas dah, tak daya dah korang ni, bapalah kerajaan tutup sekolah. Kita bukannya merah supaya orang hantu raya, betul lah. Kita ada hari titik jenuh kita sampai. Allah Ta'ala puji Luqman, dia tak penuh jemu, tak pernah. Dia nasihat saja anak dia. Orang sekarang kan jemu nasihat anak. Jemu aku, bila dia tu dia sak aku ustaz, dia suruh ustaz nasihatkan anak dia. Ustaz buat air jampi sebotol bagi anak saya reti bahasa. Oh mudahnya selesai masalah dengan air sebotol. Kalau boleh selesai dengan air sebotol, baik kita jampi tangki air, boleh lagi banyak masalah selesai. Tak, mak bapak tu yang kena nasihatkan. Ayuh nasihatkan anak. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti menasihatkan Nabi kita, lagi dan lagi kita nasihatkan anak sampai kita tak ada lagi. Itu kerja kita. Dan kata ulama, Luqman tidak jemu nasihat anaknya sampailah anaknya itu insaf dan kembali ke jalan Allah. Itu kejayaan Luqmanul Hakim yang Allah puji sangat. Itu yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali yang ketiga, sifat murabbi yang kedua tadi, jangan jemu nasihat. Pertama kena sayang, kedua jangan jemu nasihat, yang ketiga mesti kawal disiplin, mesti didisiplinkan. Ulama bahas Allah Ta'ala ada tak dia disiplinkan Nabi SAW? Ada. Kalau tuan-tuan mentadabbur ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala ada ayat-ayat tertentu agak keras tegurannya pada Nabi. Ada beberapa ayat. Kata ulama, Nabi kita ada 4 kali ditegur oleh Allah dengan nada yang agak keras, redaksi bahasanya. Pertama, ketika Nabi kita atas baik hatinya, dia solatkan jenazah orang munafik. Nabi orang baik kan, Alhamdulillah, buat perangai kenak ke dia macam-macam, tapi dia ni jenis tak sampai ke hati benda gitu. Orang kata, ya Rasul, kita kerak je kepala je, gantung tepi jalan. Jangan. Dia orang baik. Jadi bila
Abdullah bin Ubay meninggal, fa shalla alaihi Rasulullah fa anzalallah azza wa jalla. Bila kata Umar Al-Khattab, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi, ya Rasul, abah meninggal, minta datang urus jenazah. Nabi kata, yalah, okey, tak ada masalah. Ya Rasul, selagi mau pesan boleh minta jubah selai. Nampak benda? Buat kapal, ambil lah. Dia jenis orang baik. Jadi kata Umar, saya nemai Nabi pergi urus jenazah. Fa shalla alaihi Rasulullah, Nabi uruskan jenazah, turun ayat Quran surah Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum matan abada. Jangan sekali-kali kamu solatkan jenazah orang munafik ini. Wala takum ala qabri, jangan kau berdiri pun di tepi kubur mereka. Allah Ta'ala marahlah ayat gitu ya. Tak ada dah demi bintang, bulan, matahari, tak main dah sastra. Jangan kau berdiri tepi kubur dia pun. Tak faham-faham lagi. Mana soalan begitulah. Tegah ayatnya. Tapi ayat ni turun pada Nabi saja. Tuan-tuan jangan nak action pegang pula ayat ni. Ngapa tak pergi sembang jenazah? Munafik, malas aku pergi. Oh, mana boleh. Bukan untuk tuan-tuan ni. Nabi, surah Taubah ayat 84. Yang kedua, kata ulama, Allah pernah agak tegas menegur Nabi ketika Allah Ta'ala melihat Nabi SAW dia agak toleransi dengan orang munafik, khususnya dalam kes mereka ponting dalam satu peperangan, yang mana peperangan ini ada juga di kalangan sahabat ketika itu yang tidak pergi, dan yang paling ramai tidak pergi adalah orang-orang munafik, iaitu dalam peperangan Tabuk. Jadi masa tu dia orang tak pergi sebab musim panas. Jadi ada yang bagi alasan, kita orang ni tak boleh pergi ya Rasulullah. Bapa? Sebab Tabuk ni jauh, tak boleh pergi ya Rasulullah. Bapa pula? Musim panas ni, Jabatan Kesihatan tak bagi berjemur cahaya matahari, boleh kena penyakit, boleh kena kejutan panas, benda heat shock benda gitulah. Jadi buat alasan. Sebenarnya mereka tak nak pergi sebab buah tengah ranum, musim panas banyak buah-buahan masak sedap. Jadi dia orang dah kira-kira nak borong, nak berniaga. Kata para sahabat, kami tak pernah tengok Nabi paling semangat nak pergi perang kecuali perang Tabuk. Kata sahabat dalam riwayat Baihaqi, Nabi kalau pergi perang dia relax ya, Badar, Uhud ke dia relax ya. Tapi perang Tabuk ini dia lain sikit. Nampaklah dia buka langkah, dia berlatih pagi-pagi. Nampak dia, ya, nampak dia ada persiapan. Maknanya dia ada semangat nak pergi perang Tabuk. Sampai dia beritahu pada sahabat, aku nak sangat perang dengan bangsa Rom ni. Nak tengok tara mana tinggi langit rendah. Nak tengok, cakap besar sangat. Sebab Rom ni kerajaan Byzantine, Eastern Roman Empire. Dia orang kuasai permukaan tanah zaman itu lebih kurang 5,900,000 kilometer persegi. Dia jadi empire terbesar zaman purba klasik. Empire dia bermula pada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia, membawa ke Mesir, Afrika Utara, Maghribi sampai Baitul Maqdis. Memang action, sombong. Nabi kata aku nak sekolahkan sekali pok-pok Rom ni. Jadi Nabi semangat. Tiba-tiba 3-4 orang tak nak pergi. Bila dia orang tak nak pergi, Nabi pula kata tak nak pergi, tak apalah, tak ada masalah. Bagi kita lah, benda masalah kalau Nabi bagi excuse. Orang tu memang dia kata dia panas dan macam-macam. Allah turun ayat Quran surah At-Taubah ayat 43 sampai 44. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Aku maafkan engkau wahai Muhammad, tapi kenapa engkau izinkan mereka tidak berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan mana orang yang berdusta? Aku tak marah engkau Muhammad, kata Allah. Tapi berapa cepat engkau luluh MC tu? Berapa cepat dalam Hermes tu terus luluh aja permohonan cuti tu. La yasta'zinka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin.
orang-orang yang beriman dan percaya pada hari kiamat tidak akan minta izin untuk tidak berjihad, sama ada dengan harta ataupun jiwa mereka, dan Allah Maha mengenal mana orang-orang yang bertakwa. Surah Taubah ayat 43 sampai 44. Kena tegur. Benda bukan dosa besar, tapi Allah nak didik Nabi. Jangan mudah ngat layan pokok ni. Yang ketiga, kata ulama, Allah agak tegas menegur Nabi ketika kes tawanan perang Badar. Dalam perang Badar, orang Islam tawan 70 orang kurang lebih, orang-orang Quraisy. Masa tu tidak ada SOP, Convention Geneva pun tidak ada. PBB menetapkan apa kena buat pada POW, Prisoner of War, tak tahu nak buat apa. Jadi masing-masing bila dah dapat tawanan, tak tahu nak buat apa, Nabi ajak panggil mesyuarat. Nabi kata, minta pandangan, kita bincang. Abu Bakar radhiyallahu anhu angkat tangan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Ya Rasulullah, yang kita tangkap ini puak gabok kita belaka, orang Mekah. Saya orang Mekah, tuan orang Mekah, homak semua orang Mekah. Puak gabok kita belaka. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Saya cadangkan kita kenakan denda je pada dia orang. Dia tak boleh bayar, suruh keluarga dia hantar duit. Fatakuna lana quwwatan 'alal kufar. Duit tu boleh jadi perolehan untuk kita, untuk perbelanjaan kita dalam bajet akan datang, untuk nak pertahanan, pendidikan, apa boleh buat perbelanjaan. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Mudah-mudahan Allah buka hati mereka suka pada Islam dengan kita buat baik pada mereka. Abu Bakar punya cadangan. Nabi tanya, ada sokongan? Semua orang kat tangan kecuali Umar. Tuan-tuan pun kalau dalam surat, tuan-tuan sokong tak Abu Bakar punya cadangan? Sokonglah, baik, bagus cadangan, hebat Abu Bakar. Tapi Umar angkat tangan, ya Rasulullah, layalah denda, kerat kepala, bunuh belaka, tak ada pasal nak nyimpan dalam penjara, bagi makan bagai-bagai. Kita duit tu pun nak ada, nak beli orang lagi, bunuh belaka. Orang pun ngutuk Umar, kata, awak Umar kasar, tak ada lalu jiwa dakwah. Tengok Abu Bakar bagus. Nabi kata, okeylah, kita ikut cadangan Abu Bakar. Ikut cadangan Abu Bakar. Turun surah Al-Anfal ayat 67. Maka li nabi ayakuna lahu asra hatta yusqina fil ardi. Tak patut seorang nabi, kata Allah, menyimpan tawanan sebelum dia lumpuhkan seluruh mangsa atau musuhnya di muka bumi ini. Nabi kata, oh, silap lagi buat putusan. Allah direct tegur. Dan yang terakhir, kata ulama, ini lebih kurang macam masalah kebanyakan kita lah, masalah rumah tangga. Allah pernah tegur Nabi kes rumah tangga. Ada satu hadis daripada Aisyah, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahash wa yamkuthu indaha. Kata Aisyah, Nabi kalau dia giliran tidur di rumah salah seorang isterinya bernama Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, orang tahu Zainab ni dia ada madu, jadi dia akan suka bagi madu di rumah Nabi, bagi makan madu lebah. Dan Nabi akan bermalam di rumah dia lah, bagi makan madu macam-macam. Jadi Aisyah kata, saya dengan Hafsah, dua-dua ni isteri Nabi juga, dia pakat gini, esok kalau Nabi balik, tak kira jumpa saya dulu ke, jumpa awak dulu ke, awak tanya dia soalan. Tanya apa? Akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir. Okey, Hafsah kata okeylah, sedap agak ngena ke Nabi sekali-sekala, dia nak main. Apa soalannya? Jadi kebetulan Nabi balik esok jumpa Aisyah. Aisyah pun tanya, akalta maghafir? Ya Rasulullah, ada makan buah maghafir ke? Nabi kata tak ada maghafir. Maghafir ni dia macam buah getah. Dia buah getah, bau dia memang tak sedap, bau jering keras begitu, memang tak sedap. Bila Aisyah pergi ke Nabi, akalta maghafir? Mengapa badan semua, muka, tangan bau maghafir? Akalta maghafir ini ajidu minka riha maghafir. Satu badan sekarang ni bau maghafir. Kata Nabi, tak, saya makan madu. Madu apa? Bau biji getah. Satu badan ni bau getah. Sudah. Nabi ni dia sangat sensitif kalau orang beritahu badan dia berbau.
Sebab Nabi ni dia kena on call 24 jam tunggu malaikat untuk sampaikan wahyu. Dan malaikat, fa innal malaikah tata'azzam mimma yata'azzam minhu banu Adam. Malaikat dia tak akan suka dengan bau yang manusia tak suka bau. Manakala ada tuan-tuan tak suka bau rokok, malaikat tak suka bau rokok. Kalau tuan-tuan tak suka bau dia, malaikat tak suka. Dia apa manusia tak suka, malaikat tak suka. Jadi kalau Nabi berbau, malaikat tak datang, wahyu tak ada. Jadi Nabi pun susah hati. Kata Nabi, walakinni kuntu ashrabu aslan inda Zainab binti Jahash. Saya tak makan buah ghafir, saya makan madu. Maka kata Nabi, falan a'udda lahu. Tak apalah, lepas pada ni sampai bila-bila saya tak nak minum madu dah lepas ni. Kalau ini baunya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Mana Nabi sumpah, aku tak nak makan madu dah lepas ni. Percakapan Nabi tu simple, borak suami isteri. Tapi apakah tindakan Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa engkau berani haramkan benda yang aku halalkan? Madu aku halal, yang kau haramkan siapa suruh? Tabtaghi mardata azwajik, engkau takut bini ke? Direct Tuhan tanya. Tabtaghi, mencari, marda keredaan, azwajik isteri, kau nak cari redha bini ke? Kau nak jaga hati bini kau sampai kau haramkan benda yang aku halalkan? Wallahu ghafurur rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Tahrim ayat 1. Tuan-tuan, kasar tak teguran tu? Kasar. Takut bini ke kau ni? Tapi ini cara Allah tarbiyah Nabi. Maka bermula pada situlah kata para ulama, inilah pendekatan yang kita nak bawa di dalam tarbiyah. Menyayangi, nasihat tanpa jemu, dan mesti memberi teguran tegas kalau benda tu kita fikir akan datang boleh merosakkan dia. InsyaAllah kalau 3 metodologi yang Allah Ta'ala gunakan kepada Nabi kita ni dapat kita aplikasikan kepada anak cucu kita yang sedang tak sekolah sekarang ini, insya-Allah mudah-mudahan dapatlah kita menuju ke arah kesempurnaan. Mudah-mudahan banyak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Selagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian, mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Pada yang ada kelapangan hari esok, bolehlah join kita orang di Masjid Negeri solat subuh berjemaah. Kita baca Al-Baqarah ayat 60 sampai 74. Mana yang boleh baca dulu, maksudnya supaya bila imam tu baca kita dapat dah cerita tu tentang apa. Dia akan jadi khusyuk daripada biasa bila kita gambaran cerita tu kita dapat 60 sampai 74. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis kita dijauhkan daripada masalah musibah dan wabak, dan moga Allah pelihara negeri dan tanah air kita daripada wabak ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa saril biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassana bidzil izzati wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa saril biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.